الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Segala puji bagi Allah yang telah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 1 dan juga 2, maksudnya: Maha suci Allah, Tuhan yang di tangannya sebenar-benar kerajaan, dan Dia di atas segala sesuatu itu maha berkuasa, yang telah mencipta kehidupan dan juga kematian untuk Dia menguji kamu, siapakah kalangan kamu yang paling baik dan paling elok perlakuan dan juga tindakannya, dan Dia itu maha perkasa lagi maha pengampun. Sadaqallahul azim. Yang berhormat Tuan Willy Anak Mongeng, Timbalan Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Wee Jack Seng, Timbalan Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi. Yang bahagia lagi berusaha Tuan Ravi Mutaya, Ketua Setiausaha Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi. Yang berusaha Tuan Toisin Kantor, Timbalan KSU Perancangan Strategik dan Pengurusan. Yang berusaha Encik Mak Zaidi bin Mak Karli, Timbalan Ketua Setiausaha Perdagangan dan Komoditi. Setiausaha bahagian, Ketua Pengarah MPOB Dr. Parvez. Seterusnya para pegawai kanan di peringkat kementerian dan juga di peringkat agensi, para penerima anugerah cemerlang pada hari ini. Seterusnya muslimin dan muslimat, hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini saya dan juga dua timbalan menteri untuk kali yang pertama dapat bertemu dengan para pegawai dan kaki tangan dengan angka yang sangat besar. Berbanding sebelum ini dalam tempoh 6 bulan, pertemuan hanyalah di peringkat pada pegawai tinggi, dan barulah juga pada minggu lepas pada hari Jumaat saya juga bertemu dalam program pada pagi Jumaat bersama lebih kurang 60 orang kaki tangan di peringkat kementerian. Dan hari ini 10 September genap 6 bulan kami bertiga diberi amanah memimpin kementerian. Selepas majlis akad sumpah yang berlangsung pada 9 hari bulan 3/2020. Dan tak lama kemudian pada tanggal 18 Mac kita mula mengumumkan PKP, menyebabkan kita hanya bekerja di rumah masing-masing. Walaupun kami di peringkat menteri dan timbalan juga datang ke pejabat macam biasa, tetapi pertemuan dengan para pegawai sangat limited, terbatas. Jadi hanya selepas 6 bulan, cukup 6 bulan barulah hari ini dapat kita buat pertemuan, dan pertemuan pula untuk kita menyampaikan anugerah perkhidmatan cemerlang tahniah pada mereka yang terpilih pada hari ini. Muslimin dan muslimat, para pegawai, kaki tangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian.
Kita berada di satu kementerian yang tentulah memberi satu perkhidmatan yang besar kepada rakyat, terutamanya mereka yang berada pada level yang kita panggil B40, B40, satu kelompok 40% rakyat Malaysia yang terendah pendapatan mereka. Kerana kita berkhidmat untuk sekurang-kurang 1 juta orang pekebun kecil yang terlibat, sama ada di sektor sawit maupun di sektor getah dan juga di peringkat kenaf, koko dan juga lada. Dan tentulah di belakang mereka pula ada lagi isteri dan juga suami dan juga anak-anak yang kita boleh jangkakan bila mereka menjangkau 3 hingga 6 ataupun 7 juta orang. Kalau kita ambil kaedah umum di kampung-kampung, selalunya anak bukan seorang dua. Di bandar mungkin 2-3 orang, di kampung-kampung 7-8 orang. Saya pun duduk bandar 12 orang anak. Kalau 12 orang semuanya 12 juta semuanya. Kita ambil purata. Maaf saya takut Datuk KP LGM pun ada. Semua KP-KP ada rupanya, tak perasan. Saya nampak doktor profesor orang. Maaflah tak sebut nama semua orang ni. Jadi kita berkhidmat pada ramai orang yang benar-benar mengharapkan bantuan kementerian untuk mereka survive, untuk hidup, untuk makan dan juga minum. Dan kami pula bertiga masuk dalam suasana berlaku PKP yang menyebabkan mereka tidak boleh bekerja dan bertugas. Dan kesan pada PKP kita lihat ramai orang yang menganggur, 800,000 orang menganggur. Dan dijangka pada awal tahun 2021 sekitar 1.2 juta orang akan kehilangan pekerjaan. Berarti tugasan kita besar untuk menjaga rakyat. Di samping kita bincang tentang perkara-perkara besar di peringkat komoditi, pasaran antarabangsa melibatkan sawit, kemampuan dan kejayaan kita di peringkat sektor hilang getah yang dipanggil saruan getah perubatan, kemampuan kita memasarkan kain dan juga kayan. Tetapi yang besar yang perlu kita lihat ialah golongan yang mereka ini agak tercicir dan terkebelakang dan memang memerlukan bantuan. Kami bertiga meletakkan bahawa inilah orang yang perlu kita bantu betul-betul. Bukan dengan maksud yang lain tak boleh dibantu, tapi ini yang perlu sangat dibantu. Kerana dia akan beri kesan kepada sosioekonomi keseluruhan negara kita yang namanya Malaysia. Dan sesuai dengan tagline yang kita pakai untuk kerajaan baru Perikatan Nasional yang kita panggil sebagai Malaysia Prihatin, dan juga sesuai dengan slogan sambutan Hari Kebangsaan kita, Malaysia Prihatin. Maka anak kunci berada di tangan kita semua, bukan di tangan kami bertiga. Kami hanyalah menteri dan timbalan menteri yang mungkin akan sentiasa berubah orangnya, tetapi akan kekal di kementerian selalu pada pegawai untuk tempoh yang panjang, mungkin 5-10 tahun. Para pegawai di peringkat agensi-agensi, mereka yang berada dan melihat tempoh yang panjang. Adapun kami datang untuk berikan pandangan yang baru, menyambung kerja orang-orang lama, memperbaikkan mana yang sudah kuat, memupuk ataupun membina, menyuburkan mana yang kurang subur. Itu kerja kami. Tapi kami juga akan meninggalkan kementerian ini. Tetapi yang ada di sini adalah tonggak yang saya harap sepanjang kami bertiga di sini, kita boleh meninggalkan benih-benih yang akan berkembang, membesar dan akan menaungi manusia seluruh Malaysia, insya-Allah. Itu harapan kami. Namun untuk kita pergi pada kerja besar ini, apa yang sangat penting bagi saya ialah kerja secara berpasukan. Itu perkara yang paling penting. Al-Quran mengajar kepada kita dua konsep, dua ayat sekurang-kurang menyebut, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah Ta'ala suka orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk satu bangunan yang kukuh, seolah mereka ni bangunan yang tersusun, batu bata yang tersusun. Kalau hilang satu bata daripada bangunan kita ini, dia akan runtuh. Kalau hilang seorang kerani yang dilihat kecil gajinya, satu kementerian boleh runtuh.
Arti semua orang itu adalah penting dalam sebuah kementerian, bukan hanya pegawai tinggi saja, bukan hanya ketua-ketua saja, KP, CEO, KSU dan sebagainya, tapi juga sampai yang di bawah sana yang mungkin menyapu sampah, yang hanya menjaga pintu lift dan sebagainya. Mereka adalah penting, kerja berpasukan. Dan itulah barakah yang pasti akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Saya petik satu hadis Nabi SAW yang sebut tentang barakah. Ketika mana sahabat mengadu pada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, inna na'kul wala nashba. Kami ini makan tapi tak kenyang-kenyang. Kenapa ya Rasulullah? Lalu kata Nabi SAW, fala'allakum ta'kuluna mutafarriqin. Barangkali kamu ni makan secara bersererak, seorang-seorang diri, tidak secara berjamaah. Ambil nasi pergi ujung. Ni sebab tak kenyang. Lalu kata Nabi, fashtami'u ala ta'amikum, berhimpun di hadapan makanan kamu. Yubarak lakum fi, pasti kamu akan diberi keberkatan. Kalau orang ambil nasi, dia makan jauh seorang diri, takkan kenyang. Nasi yang sepinggan penuh tak cukup, dia pergi tambah lagi. Dia buat alasan tadi terlebih nasi, lauk habis, tambah lauk. Dia pergi makan seorang, dia mari balik. Kenapa mari balik? Dia kata terlebih lauk pula, kurang nasi. 3 round dia seorang, menyebabkan nasi yang patut cukup untuk 1000 orang hanya cukup untuk 300 orang. Kenapa? Pelahap makan banyak. Kerana pergi makan seorang. Kena pastikan bila program macam ni, seorang makan tak banyak, makan ramai-ramai, baru cukup makanan. Tu di kampung-kampung dia kata, kenapa kami sedia makanan ni untuk 1000 orang, untuk 3000 orang, 1000 orang dah habis. Tadi lah punca dia. Maka Nabi ajar makan secara beramai-ramai, ada barakah, dia mudah kenyang. Itulah konsep kerja berpasukan, menyebabkan semua aliran kerja kita terancang, tersun tanpa sangkut, maka akhirnya kita dapat deliver pada rakyat kita. Maaf saya sebut, saya perhatikan nanti pun 6 bulan. Dan ini bukan perkara yang pelik, berlaku dalam semua organisasi, iaitu perlombaan yang kurang sihat dari sudut merebut penjawatan-penjawatan. Ini sangat bahaya pada mana-mana organisasi. Dalam hadis kata Nabi SAW, wala tahasadu, jangan dengki-mendengki. Wala tanajashu, jangan kamu angkat harga sebab nak potong harga orang lain. Wala tadabaru, jangan paling belakang, saling paling belakang. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah orang-orang yang bersaudara. Dengki ni macam mana? Dia tengok orang ada kereta, dia nak ada kereta juga, tapi dia harap kereta kawan tu terbakar. Tu dengki. Kalau dia tengok kawan tu ada kereta, dia nak kereta macam tu juga, tapi dia doa agar kereta kawan dia kekal. Itu namanya ribtah, tak apa. Yang berlaku dia nak naik, dia seorang nak naik, akan ditanya soalan, ni nak kerak siapa? Ada orang naik, ada yang kena kerak. Maka yang paling penting dalam kerja berorganisasi, nak hilangkan perasaan dengki. Bahawa kita yakin setiap kali Allah bagi rezeki kepada kita, dan kita doa rezeki orang lain bertambah, Allah akan tambah lagi rezeki kita. Biasalah dalam kerja-kerja kita akan masing-masing buat cadangan dan tunjuk CV masing-masing. Saya kalau masa panjang, saya nak hurai panjang perkara yang seumpama ini. Ada 3 prinsip I yang saya pegang dalam pengurusan. Satu, saya panggil ikhlas. Kedua, saya panggil integriti. Yang ketiga, saya panggil ihsan. 3 ini perlukan masa yang panjang untuk dihuraikan. Cuma yang saya nak tunjuk ialah, nak cerita ialah cerita ikhlas. Kita hari ini bekerja, semua orang diberi gaji, pendapatan yang baik, masing-masing kadar kemampuan ilmu dan juga kadar kemampuan sumbangan masing-masing, pendapatan yang berbeza. Tetapi adakah hanya untuk duit kita bekerja? Ini persoalan kita, itu ikhlas. Kalau hanya kerana duit, bila mana kita patut diangkat di satu pejawatan, tak dapat jawatan itu dengan pelbagai faktor. Mungkin bos tak nampak, bos silap nilai, bos silap buat kiraan, bos silap buat pelbagai. Kerana kita manusia, ada kesilapan, dia tak dapat tapak yang dia patut naik.
Dia dah lama 20 tahun kerja, patut naiklah sikit daripada 41 jadi 44 ke, contohlah. 44 naik 48, dia kata alah aku dah lama pun naik 48, dia dah 52 dah naik masuk sama aku, contoh. Dah akan berlaku. Di kala mana kita bekerja bukan hanya untuk gaji itu dan dengan pendapatan itu, kita tetap akan buat kerja semaksimal yang kita boleh buat. Kenapa? Kita ada niat yang lain, berkhidmat untuk rakyat. Saya pernah ketika mengajar di universiti di UKM, ada seorang sahabat saya datang ke bilik. Dia bercakap, dia kata, tak cukup lah ustaz. Ustaz kata tak cukup apa? Tak cukup gaji. Berapa gaji? 7 je. 7 je. Saya kata dah suami berapa? 8 je. Maknanya 15 pakai. Saya kata adakah ini kita mau cari? Saya masa tu gaji 5,000 masa tu, tahun 2002. Tapi saya ada pendapatan luar kerana berniaga, bisnes sebagainya, sampai 20,000. Saya istikharah, main sunat. Akhirnya saya hantar surat letak jawatan di universiti. Surat kata dekan saya, kenapa ustaz nak letak jawatan? Gaji dah 5,000, semua dah confirm semua. Berebut orang nak masuk universiti nak mengajar, kenapa letak jawatan? Saya kata, Prof, kalau untuk gaji saya duduk di sini 5,000 tu kecil, pendapatan saya di luar 20,000. Tapi bukan untuk itu saya di sini. Saya sudah istikharah. Saya nak tinggalkan jawatan ini, nak pergi besar lagi buat kerja kat luar yang boleh bantu umat, uruskan pendidikan, buka sekolah untuk anak yatim, buat kerja dakwah, berceramah, surau dan sebagainya. Itu yang saya mahu. Itu yang memberi kepuasan kepada saya hingga akhir masuk politik pula. Kita tidak letakkan duit di hadapan kita. Maka saya yakin sekiranya semua orang, tak kira siapa, pada pejawatan mana dia berada, kedudukan mana dia berada, kalau dia meletakkan bahawa dia hidup untuk berkhidmat, seperti mana kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bagi manfaat pada manusia. Kalau itu moto hidup dia, dia boleh bahagia di mana pun dia berada. Terlihat di peringkat kita Pejawatan ni kalau KP seorang je, mana 2 KP. Dr. Parvez dia KP, dan dia KP lah sampai dia pencen lah. Boleh tak kacau dia dah. Jawatan timbalan 2 ke 3 dah tu doktor, 2 3 2 saja, tak boleh buat 3. Dia tunggu 10 lah. Yang mana-mana pun dia ada pejawatan masing-masing. Mana tempat yang nak istirahat. Maka mereka yang mungkin tak dapat ruang untuk naik, dengan sebab mungkin bos silap nilai, silap kira markah, silap tengok, ada orang yang, yelah, saya sejak masuk sini ada banyak juga surat layang sampai kat saya. Tapi saya pakai prinsip surat layang, no, tak ada. Dia takkan guna. Kenapa? Dia tak ada kebertanggungjawaban. Tak puas hati, hantar surat, buah nama betul, kita akan simpan maklumat tu. Kalau main setakat hantar surat layak, dia tak ramai lah, ada dah 3 orang hantar tu. Tu cerita besar-besar lah. Dia tak layak. Kenapa? Kena ada kebertanggungjawaban. Yang saya mahu ialah semua pegawai-pegawai kita di semua peringkat, pegawai kaki tangan semua, hidup sebagai suatu kelompok kerja yang bersaudara. Kenapa? Sebab kita mau kerja untuk berkhidmat pada umat, pada rakyat kita. Dan saya yakin hari ini kita buat pemilihan untuk 20 orang anugerah perkhidmatan cemerlang. Saya yakin semua yang saya sebutkan tadi telah menjadi sebahagian pengiraan untuk menilai dia sebagai seorang yang cemerlang. Tapi ada yang tak puas hati. Apa dia dapat? Patut aku dapat. Itu biasalah. Maka yang tak dapat, tak apa. Rezeki Tuhan ni, dia bukan hanya dilihat pada mata benda. Banyak benda yang luar. Ada orang diberi gaji besar 20,000 tapi dia sakit. Gaji besar 20,000 tapi dia sakit, tak boleh nikmat juga. Ada orang gaji besar 60,000, gigi tak ada, makan keropok tak ada nikmat. Tak hidang dia nasi apa pun, tengok daging, tengok sajalah.
Gigi tak ada, nikmat tak ada. Berarti ada orang mungkin pendapatannya kecil tapi dia bahagia sebab dia sihat. Ada orang pendapatannya besar tapi dia tidak sihat, maka dia mungkin dirundung malam dan rasa sedih. Artinya nak cari bahagia bukan hanya pada benda. Dan saya yakin itulah yang kita mau lahirkan di bawah kementerian kita ini, Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi. Mereka-mereka yang bertugas, yang jiwanya jiwa bersaudara, dan insya-Allah kita boleh pacu kementerian kita dengan yang paling baik. Dan alhamdulillah untuk tempoh 6 bulan terakhir ini Allah Taala beri pada kita suatu nikmat yang sangat besar dengan peningkatan dari sudut angka. Kalau kita lihat sebagai contoh yang kita wawarkan dalam seminggu 2 ini, untuk tempoh 6 bulan pertama sahaja kita berjaya di peringkat agri komoditi ini mencatatkan jumlah nilai dagangan RM82 bilion, berbanding pada 6 bulan yang lalu tahun 2019 hanya sekitar 79.8 bilion. Puncanya kenapa? Dalam keadaan berlaku pandemik, permintaannya kurang, hasilannya pun kurang, tapi kerana kenaikan harga yang diberikan oleh Allah, yang saya baca pembentangan oleh Dr. Parvez. Datuk sama sebutkan Dr. Parvez ni. Nak dapat Datuk barangkali InsyaAllah terdekat. Doa dapat Datuk segera InsyaAllah. Datuk KSU sekali lah kan. Baik. Baik. Hilang dah modal kita tadi. Jadi saya baca apa nama pembentangan oleh Dr. Parvez, bahawa kita dijangka untuk CPO akan menjangkau RM3,000 per tan. Yang ni semua orang senyum lah. Semua syarikat besar-besar estate senyum. Di kampung pun senyum lah, walaupun dia bukan berada pada level CPO, tapi pada BTS nya 600 lebih. Senyum lah semua orang. Kalau 300 kita kena maki dulu lah. Kenaikan harga yang Allah Ta'ala beri nikmat di kala berlaku pandemik untuk sektor sawit tadi, menjadikan ramai orang tersenyum dikala ada orang yang tak mampu nak senyum. Itu di peringkat nilai dagangan. Dan di peringkat ekspor pula 63.7 bilion, berbanding pada tahun lepas pada masa yang sama hanya 61 bilion saja. Itu yang diberikan, alhamdulillah, rezeki pada kita semua. Dan nilai ekspor produk sawit meningkat sebanyak 3.2% kepada 33 bilion RM33 bilion, berbanding tempoh yang sama pada tahun sebelumnya. Cuma yang kita perlu terang kepada rakyat yang memang tak berhenti duk tanya kita dalam Facebook, di luar. Dia kata di saat produk sarung tangan getah perubatan permintaannya sampai gila-gila lah, saya selalu kejar Brandon. Mana ada ini. Okey, kejar dia lah. Sebab kawan-kawan saya kat luar negara, daripada UK, daripada US, negara Arab, duk kejar saya nak minta bekalan, minta Brandon cari. Permintaan tak apa kita nak supply. Paling cepat pun hari tu sebut bulan 1, ni okey dah sikit, bulan 11 boleh supply. Tapi permintaan yang tinggi. Yang terakhir saya dapat order 100 juta dia mau. Pening kita cari kilang yang boleh supply 100 juta. Sangat tinggi permintaan. Kotak bukan. Ya, 100 juta kotak. Itu ada 2 syarikat yang mohon 100 juta kotak. Tapi rakyat di kampung tanya, sarung tangan getah meningkat harga, kaya, jadi nombor 2 dalam bursa Malaysia selepas Maybank. Tapi kami di kampung macam mana? Ini kita pun ambil peluang menerusi LGM dengan Datuk KP LGM nak cerita kat rakyat, kerana mereka ni menggunakan latex dan kita nak ajak orang kampung untuk menoreh latex. Dia pun jawab, tak larat baby, kami dah tua, dia kata. Batak hari-hari kena. Kalau tak larat, bagi pada anak muda. Anak muda mana yang terlibat? Kita kata jom kita buat ladang komuniti rakyat, kita susun dengan cara tersusun. Ini adalah kita. Sebab kita mau di samping kita berjaya bina di peringkat prestasi dunia, ni di peringkat yang akal di peringkat huluan ni boleh kita perkasakan. Kan inilah orang yang kita perlu bantu. Dan insya-Allah nanti ada berita gembira jugalah untuk di peringkat IPG untuk mereka yang aktif menoreh, dan kita tahu harga
getah sekerat hari ini rendah, akan ada berita gembira kita akan umumkan. Cuma bukan hari inilah untuk kita umumkan, tunggu sikit lagi dah dapat kelulusan, kita akan umumkan insya-Allah untuk peringkat huluan insya-Allah. Dan di peringkat sawit pun ada lagi. Dia orang biasanya kata kami dah lama tak dapat geran untuk tanam semula sebab duit dah tak ada. Dapat hasil tu makan habis, tak ada. Kami nak buat pinjaman, kami tak mampu buat pinjaman. Pun insya-Allah ada berita gembira yang saya tak dapat umumkan pada hari ini. Tunggulah, kita sedang berunding. Yang penting kita akan cuba tengok sedaya mungkin melibatkan bukan hanya sektor-sektor yang ada prestij di peringkat antarabangsa, tapi juga di peringkat huluan kita. Dan saya beri komitmen 2-3 agensi yang masih perlu kita bangunkan, seperti mana melibatkan KOKO di peringkat huluannya, LADA di peringkat huluannya, dan juga KENAF, kita akan berikan satu tumpuan khas insya-Allah. Lepas tu saya turun padang banyak kali dengan timbalan KP kita Dr. Ramli untuk kita bawa usahawan coklat kita, nak bawa konsep single origin kita. Dan saya turun dengan Tuan Haji Idris untuk kita lihat ruang-ruang untuk kita perkasakan lagi KENAF insya-Allah. Yang penting ialah kita bersama. Kalau kita bersama menggerakkan kementerian ini dalam bentuk ikhwana, orang-orang yang bersaudara, insya-Allah Allah akan berikan keberkatan kepada kita dan kerja yang jauh insya-Allah melampaui apa yang pernah kita dapat sebelum ini insya-Allah. Sehingga itulah sedikit yang boleh saya ungkapkan pada hari ini sebagai motivasi bersama kita, dan juga ucapan tahniah saya pada semua yang diberikan anugerah kecemerlangan. Bukan makna mereka saja yang cemerlang, ada lagi orang yang cemerlang. Cuma hari ini kita pilih orang ini untuk kita berikan anugerah. Mereka yang tak dapat anugerah, jangan hilang senyuman, mesti sentiasa senyum sampai bila-bila untuk menggembirakan kita insya-Allah. Senyuman semanis coklat, itu tagline kita di peringkat KOKO. Wallahu taala alam. Saya ucapkan terima kasih pada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk para pembeli, ramai 20 orang pegawai dan pimpinan PPCA telah diperhatikan. Oh, ni yang siapa dia? Melalui selain permintaan pada petang ini dipersilakan daripada pejabat Wajib Menteri Sarjan Jameson Bekmanian. Daripada pejabat timbalan Ketua Sosial Pelayanan Komuniti Puan Nur Azri binti Idris. Daripada UDK binti daripada bahagian BIS, Encik Muhammad Firdaus Muhammad Ali. Daripada bahagian GAT, Puan Syarifah Razmi binti Syarifah. Daripada bahagian KPA, Puan Nur Asnandini binti Ali. Daripada bahagian IKL, Encik Adik bin Yahil. Daripada bahagian BBA, Encik Muhammad Hasrudin bin Ishak. Daripada bahagian BSA, Puan Ida Suryani Zainal. Daripada BSM, Puan Farihah binti Zafari.
Daripada PSM, Encik Muhammad Izwan bin Ramli. Daripada bahagian PPK, Wan Nur Hafizah binti Muda. Juga daripada bahagian PPK, Encik Azizan bin Rashidi. Juga dari bahagian PPK, Encik Muhammad Farid bin Muhammad Yazid. Dari bahagian PIMI, Puan Mazlina binti Ahmad. Dari bahagian BA, Puan Dewi Ratna binti Dewi. Dan yang terakhir, dari bahagian BPM, Encik Wan Muhammad Adlan bin Wan Mustafa. Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada semua penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2019 sebentar tadi. Semoga dengan anugerah yang diterima ini akan membakar semangat kita semua untuk lebih berjaya pada tahun-tahun hadapan. Seterusnya, sekali lagi dipohon Yang Berhormat dan Div Berhormat untuk kekal di atas pentas bagi sesi seterusnya. Para hadirin sekalian, selaras dengan tema Hari Kemerdekaan dan sambutan Hari Malaysia pada tahun ini, iaitu Malaysia Prihatin, Yang Berhormat Menteri Perusahaan Peladangan dan Komuniti bersama Kelab Sukan dan Kebajikan KPPK juga mengambil kesempatan untuk menyampaikan sumbangan kepada kaki tangan kumpulan sokongan 2. Sumbangan yang kebiasaannya diberikan pada bulan Ramadan ini tertangguh disebabkan oleh penularan wabak COVID-19. Sehubungan itu, dijemput wakil daripada pembantu operasi untuk menerima sumbangan ini, iaitu Encik Wan Muhammad Norman bin Wan Nur. Encik Muhammad Syamsul Roslan. Encik Aizam Zainal Abidin. Dan Encik Azizan Rashidi. Seterusnya dijemput pula wakil daripada pemandu, Encik Muhammad Sofi Ismail. Seterusnya dijemput wakil daripada Ibu Tunggal, dipersilakan Puan Sharifah binti Awad. Sumbangan ini juga turut dipanjangkan kepada warga KPPK yang turut terkesan dengan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebelum ini. Dengan itu, dijemput wakil kepada warga KPPK iaitu Puan Nur Hasmita binti Hussein untuk menerima sumbangan ini. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin bin Ahmad Razani atas kesudian Yang Berhormat Datuk untuk menyempurnakan majlis pada petang ini. Untuk makluman, Yang Berhormat Menteri, Timbalan Menteri dan semua para hadirin, kita masih dalam mood bulan kemerdekaan dan akan menyambut Hari Malaysia pada September 2020. Dengan demikian, bagi menyemarakkan sambutan Hari Malaysia, dijemput Yang Berhormat untuk membuai upacara pengibaran Jalur Gemilang serta turut sama menyanyikan lagu Jalur Gemilang. Ayo sama-sama kita berdiri dan menyanyikan bersama-sama dengan penuh semangat. Nyanyi sama-sama.
Terima kasih para hadirin sekalian. Dengan berakhirnya pengibaran jalur gemilang itu sebentar tadi, maka tamatlah majlis kita pada petang ini. Majlis sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin dan Ahmad Razali.